Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat pengurusi Masjid Putra Haid yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan menyambung pengajian kita dengan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita berada pada muka surat 37, tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu membahas tentang apakah sebab kebinasaan seseorang. Hadis ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajuli ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yaday abawayhi fa in lam yakun lahu abawani kana halaku ala yaday qarabatihi aw jirani. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bi dhiqil ma'ishati fa inda dhalika yuridu nafsahu al mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Hadis rawahu al-Bukhari al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari puncak satu gunung ke puncak gunung yang lain. Ini menunjukkan bahawa keadaan zaman yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, di mana agama ini kalau untuk diamalkan dengan sesungguhnya sangat berat. Puncak gunung kan tip of the mountain. Bukan senang kita nak sampai ke puncak gunung. Ini dia bawa agamanya ke satu puncak menuju ke puncak yang lain. Berarti dia kena apa? Naik gunung, turun gunung, jalan, pergi naik gunung lain. Ini kita panggil sirat mubalaghah, menunjukkan erti berat sangat, di mana agama ini menjadi sesuatu yang dah dianggap asing, yang dianggap berat, yang dianggap sesuatu yang menyusahkan. Sebab itu lahir pada hari ini beberapa orang dia membawa pendekatan taisir. Kenapa kita nak beratkan, Ustaz? Kenapa nak ikut mazhab ni susah sangat, berat sangat lah. Nak kena macam ni, nak kena macam tu. Kita Islam tu tak suruh susah, kita senang-senangkan je, Ustaz. Ini lepas tu kita bagi tahu dia macam ni. Tak boleh. Kita buat apa nak ikut para ulama? Kita ikut Quran dan sunnah sudah cukup. Boleh lari macam tu pula. Ini baik tu. Dia kena ada ilmu. Dalam memahami nas ini kena ada ilmu. Jadi zaman tu dia akan sampai zaman semuanya nak mudah-mudah. Ini hadir wal hadra bizakumullah. Lalu dia kata ini, dan dari satu gua ke gua yang lain, dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian pendapatan hidup tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu
yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini macam dah dekat ni. Nak jual beli, contoh dia, kita akan keluar, nak tak nak akan melalui perkara maksiat yang ada di luar sana. Betul ke tidak, tuan-tuan? Nak beli sesuatu, kedai itu pun jual benda yang diharamkan juga. Dialah memang. So boleh ke tak boleh, Ustaz? Nak buat macam mana? Dah dayyik kita panggil, dah dalam keadaan tersempit. Tapi ini fakta dia. Maksiat di mana-mana, benda haram di mana-mana, kiri kanan atas bawah kita. Jadi menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain. Nak berdululah dulu, nak beli rumah, nak beli kereta, kena makan riba juga. Kalau kita tak perjuangkan Islamic banking, tak ada jalan keluar dah. Last-last jadi apa? Halalnya sebab sempit, dah tak ada alasan. Nah, ini yang disebutkan di Maghribi contohnya, tempat saya belajar. Zaman dulu awal saya datang tu memang tak ada langsung. Bank Islam ni memang tak ada langsung. Berarti orang Morocco ni semuanya muamalah dia mesti ada riba dia. Sistem Perancis kan. Waktu saya dekat sana tu baru mula ada gerakan untuk membuang. Agak terlambat lah, tapi it's not too late, but dah terlambat lah juga. Inti dia. Ini fakta yang terjadi. Juga benar benda-benda hal yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikuti kehendak isteri dan anak-anaknya. Jadi apabila keadaan ini terjadi, orang itu mungkin melakukan perkara yang diharamkan kerana nak tuntut atau nak tunaikan apa yang dituntut oleh keluarganya. Seperti hadis yang lalu kita bahas tentang hadis rasuah. Baginda SAW dah tahu, dah dikhabarkan apa yang akan terjadi. Pada hari ini buktinya, orang sanggup berasuah demi alasan dia untuk menyara anak dan isterinya, misalan dia, dan lain-lain. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak kedua orang tuanya, sebab dididik dengan cara yang tidak baik. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikuti kehendak keluarganya atau dari sebab mengikuti kehendak jirannya. Kehendak keluarga, contoh dia, iaitu keluarga mendorong sesuatu yang negatif. Atau jirannya, jiran dia beli TV besar, dia pun nak beli TV besar, duit tak ada, akhirnya scam orang. Itu wujud. Dan lain-lain. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seseorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya atau jirannya? Lalu baginda SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu lalu dia terpaksa menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Terpaksalah dia tipu orang, terpaksalah dia dan lain-lain kerana tuntutan. Tengok jiran kaya ada kereta besar, isteri pun nak kereta besar. Ada anak-anak tengok kawan pergi sekolah mahir, dia pun nak pergi sekolah mahir. Oh, sekolah baik, okeylah. Tapi tak ada duit si bapanya. Bila tak ada duit, bapanya terpaksalah kadang-kadang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kehendak anaknya. Kalau isteri dengan anak tengok bapak dia tu dah tak boleh nak pakai dah,
tak boleh functioning, tak boleh nak dapat keduniaan yang diorang nak, maka mereka sanggup meninggalkannya. Siapa yang nak ditinggalkan, tak nak, maka akhirnya mengharamkan yang diharamkannya, kan? Habis, hancur. Ini dia hadirin wal hadrah hafizakumullah, keterangan. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, namun kerana mengikuti kemahuan isteri, anak, orang tua, keluarga atau jirannya, maka dia sanggup menceburkan diri ke dalam jurang kemaksiatan demi untuk memuaskan hati mereka. Demi nak puaskan hati mereka, sanggup untuk melakukan perkara yang diharamkan. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Hadis ke-15, dua golongan penghuni neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nasa, wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah kulihat menjadi penghuni neraka. Keduanya belum pernah kulihat. Pertama, golongan penguasa, yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Berarti pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Jadi walaupun dia berpakaian, cuma sikap dia, sifatnya terbuka. Macam hari ini, zaman dulu tuan-tuan, para wanita memang memiliki sifat haya, malu, tak nak keluar rumah dan lain-lain selain diperlukan. Tapi sekarang dah tak ada masalah. Express yourself. Akhirnya LGBT pun diekspreskan. Ini masalah. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ngayunkan bahu. Kepala mereka sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol. Ini ponok unta yang condong. Jadi memakai, dipanggil dengan tabarruj, membuka aurat dan lain-lain, untuk mencari perhatian dan lain-lain. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya syurga. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Bau harum syurga ini dah tercium dari jauh. Keterangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat dari keadaan masyarakat hari ini. Ada golongan yang sesuka hatinya sahaja memukul orang lain dengan cambuk. Mereka bertindak dengan hukum rimba. Itu saya kata imam jair. Dan banyak perempuan yang berpakaian dengan bertelanjang. Maksudnya kalau mau dikatakan berpakaian pun boleh, kerana masih ada secarik kain di atas badannya. Dan kalau mahu dikatakan bertelanjang pun boleh, kerana walaupun berpakaian tetapi hanya dengan secarik kain sahaja dan anggota tubuh yang lain semuanya dibuka.
Ni tabarruj, ketang dada dan lain-lain. Sengaja. Zaman sekarang ni, lagi sikit kain dia lagi mahal pakaiannya. Beli pakaian yang panjang, baju kurung yang panjang tak semahal pakaian yang memang betul-betul hanya menutup dada dan juga bahagian kemaluannya. Itu kadang harga boleh beribu-ribu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka secarik dengan secarik kain sahaja dan anggota tubuh yang lain semuanya dibuka, maka samalah dengan bertelanjang. Apa beza dia? Kenapa dia bertelanjang lah, tak nama ni? Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis sehingga memperlihatkan warna kulit dan menampakkan bentuk aurat. Terlalu tipis sampai biar nampak lebih seksi. Ini bahaya. Kemudian berjalan sambil berlenggang-lenggok dengan sanggul yang besar seperti pokok ponok unta. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium baunya walaupun semerbak harum syurga itu telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Dia tidak membau bauan syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadis ke-16. Zaman orang tak peduli daripada mana atau dari mana mendapatkan harta. Jadi zaman tu orang tak peduli dah harta ni datang dari mana, ni dah tak peduli dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin aw haramin. Yaitu apa? Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak memperdulikan dari mana ia mendapat harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Rawahu An-Nasa'i. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Ini macam hari ini lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah mula tak kisah daripada mana harta tersebut, asalkan dapat harta, asalkan kaya, asalkan yang lain-lain, sanggup menipu orang untuk menjadi kaya, sanggup scam orang, tak peduli orang susah pun di scamnya, dan lain-lain. Kita boleh nampak pada hari ini macam-macam harta digunakan untuk perkara yang dilarang oleh Allah. Money politiknya semata-mata nak menjawab menjadi YB. Selain daripada itu, orang yang bisnes dan lain-lain tak peduli sama ada halal atau haram, riba atau tidak. Yang penting dapat harta, kaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini tanda zaman sudah tidak ada orang yang bertakwa. Kalau kita pegang, kalau kita lihat pada hadis ini, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu keterangannya, zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani. Maksudnya apa zaman ketandusan rohani? Zaman hari ini orang dah tidak ada rasa warak, rasa sentuhan rohani tersebut. Kita ni dah jadi orang yang tak peduli dengan naiknya jiwa kita kepada Allah. Kalau solat tu lebih sekadar apa? Tik. Nak tik je. Baca tak ada makna, dia nak tik je.
Oh, dah solat dah, puasa dah, haji dah, apa dah. Yang lain dia tak peduli dah. Ni. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Ramai orang yang mencakar untuk memperoleh sebanyak mungkin harta kekayaan. Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta itu. Diorang tak peduli. Apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi yang penting bagi dia adalah harta itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk mengikuti kemahuan isteri, anak-anak dan keluarganya. Jadi hadirin wal hadirat azizakumullah, hadis tersebut tu bersambung dengan hadis sebelumnya. Maksudnya ada kaitan dari segi makna, saling mendukung kita panggil. Kerana dalam syariat Islam tu memang, iaitu satu dalil itu dia mesti mendukung sesama satu yang lain. Hadis ke-17. Harta riba ada di mana-mana. Insya-Allah. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala al-riba faman lam ya'kul asabahu min ghubarihi. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Macam hari ini lah. Kiri kanan atas bawah pergi mana-mana. Our banking system dah dipegang oleh kelompok bukan Islam. Kita ikut dia. Banking system dia orang ni penuh dengan riba, di mana-mana jadi riba. Sebab itu di dalam Islamic banking kita buat ni kena pastikan supaya kita angkat dan supaya orang tidak lagi memakai muamalah yang diharamkan, dengan harapan iaitu segala harta kita tu bersih daripada syubhat dan perkara yang haram. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Faman lam yakul asabahu min hubaratin, kalau ia tidak memakannya secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Kita kat Malaysia ni ada yang memang dia Islamic banking, dia tak ada nak pakai barang yang riba, alhamdulillah. Tapi dia terkena debu-debu dia. Dia pergi kedai, tetap kena debu dia. Kedai tu pinjam duit dari mana? Dari bank. Bank tu pinjam duit macam mana? Itu namanya riba. Dah buat perjanjian, kau pinjam banyak ni, pasal kau kena banyak baik ni. Contoh dia, lambat naik lagi. So benda tu tak boleh lari dah sekarang. Pada hari ni kiri kanan semuanya ada. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keterangan kandungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas terjadi di hadapan mata kita pada hari ini. Dengan banyaknya bank-bank yang melaksanakan sistem riba di seluruh pelosok tanah air maupun di luar negara. So nak tanah kita tak boleh lari. Beli McDonald pun, kalau McDonald tu pinjam duit yang ada faedah, dalam erti ada kullu bai'in kullu qardin jarra naf'an, kullu qardin yang mana ada syarat jarra naf'an, maka fahuwa ar-riba, jika ia adalah riba. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Hadis ke-18 tuan-tuan. Orang yang meminum arak tetapi menamakannya bukan arak. Sekarang mungkin ada. Dia kata ini bukan arak, dia tukar nama. Atau dia cari helah untuk halalkan perkara yang jelas-jelas haram. An Abi Malik al-Ash'ari. Abi Malik al-Ash'ari.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir. Yaitu apa? Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Oh, ni khamar? Tak, ini bukan khamar. Ini adalah jusnya, jus anggur. Dia kata situ. Wine kan datang daripada anggur. Wine tu khamar. Ini khamar. Dia kata tak, ini jus anggur. Ini contoh dia. Tukar nama. Contoh lain, ini khamar. Tak, ini wine bukan khamar. Khamar, kha, mim, ra, wine tu W-I-N-E. Dua benda yang beza. Tak salah alamat Syekh. Padahal sama je memabukkan. Hadirin wal hadar a'azakumullah. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Ini yang berlaku pada hari ini. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Jadi Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Ini lalu dia sebut keterangan maksudnya akan ada di kalangan orang Islam ini orang yang meminum arak dan mereka mengatakan bahawa yang diminumnya ia bukan arak. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan haus. Ni teringat saya ada satu kes. Ada satu Poland di Maghribi sana. Dia nak bagi hukum, dia bukan ulama pun, baca kitab pun tak reti. So dia kata apa? Kita duduk di negara yang sejuk, maka satu-satunya cara untuk kita panas itu adalah dengan minum khamar. Dia kata darurat. Mana ada? Berapa banyak orang tak perlu minum khamar boleh hidup? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini jadi apa? Jadi contoh dia menghalalkan kerana hanya sebab ada hajat dan keperluan, padahal tidak. Dia tidak dalam keadaan hajat. Lalu mereka menamakan minuman ini dengan bir misalnya. Kan tak ada sebutan araknya. Jawab dia, ini bir bukan arak. Yang diharamkan arak, Ustaz. Yang diharamkan khamar. Ini bukan khamar. Ini nama dia bir. Tak boleh lah. Sama je. Sebab yang inti benda itu adalah haram. Tetapi sebenarnya ia adalah arak yang diharamkan oleh syarak itu. Tapi sebenarnya dia adalah arak yang diharamkan oleh syarak itu. Kemudian pula sudah menjadi kebiasaan apabila ada minuman keras di suatu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan mabuk-mabuk dan disertai dengan wanita-wanita yang jelita bersama dengan alunan muzik yang mengasyikkan, tempat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh mereka akan dirubah menjadi bentuk kerep
atau babi. Sesungguhnya benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, gempa bumi demi gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu siksaan dari Allah SWT ke atas perbuatan maksiat yang bermaharejelila di masyarakat. Dan jikalau golongan ini boleh sampai ke tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera atau babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Ini dia. Jadi kalau ada yang belum pun bentuk macam kera babi, tapi perangai dia dah jadi macam seperti itu. Kerana apa? Kerana syariat mudah diperolok-olok. Hukum hakam Islam dah tak diamalkan dan tidak menjadi amalan kita. Ini dia yang bahaya. Hadis ke-19 tuan-tuan Muhammad. An Anas radhiyallahu anhu qala, la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ati ay yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takathura an-nisa wa yaqillu ar-rijalu hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akhrajahu Syaikhan. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit yakni kaum lelaki, sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 orang perempuan. Uish. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ini. Lalu dia kata, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam memberi penerangan, di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama. Macam hari ini, anak pilih nak hantar mana? Benda yang bersifat umum. Tapi kalau nak pergi pondok, oh tak boleh dah. Nanti nak makan apa? Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia ni dalam keadaan krisis. Kita tak cukup ustaz alim yang rasih, yang betul-betul hebat. Kita dah kehabisan. Tinggal sedikit sahaja. Banyak yang balik kadang-kadang memang tak mampu. Sebab itu kita perlu pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak, kena train diorang insya-Allah supaya dapat mengganti generasi yang datang sebelum mereka, menjadi ulama-ulama yang rasih, yang hebat. Ini sedikit ilmu agama, kebanyakan kejahilan, banyak terjadi perzinahan, sedikit kaum laki-laki dan ramai kaum perempuan. Statistik penduduk di dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada jumlah kaum lelaki. Di sebahagian negara terdapat perbandingan setiap seorang laki-laki berbanding dengan 11 wanita. 1 dibanding 11. Sebab itu banyak perempuan kadang tak kahwin. Dan kalau kita meneliti di segenap tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih ramai dari laki-laki. Hadirin wal hadir azizakumullah. Menurut Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, Ibn Hajar Al-Haytami insya-Allah, sebab jumlah kaum perempuan lebih ramai dari kaum laki-laki adalah akibat peperangan yang berlaku. Bila berperang, laki yang pergi, perempuan tak pergi, maka banyak laki yang terancam nyawa. Kan? Kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan adalah kaum laki-laki.
bukan perempuan. Sehingga itu Allah Ta'ala pula menghendaki bahawa kebanyakan bayi yang lahir di dunia ini adalah bayi perempuan dan sedikit sekali bayi laki-laki. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan insya-Allah ini adalah perkongsian kita pada hari ini. Dah siang dah tu. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah, dan yang terutama kita istiqamah insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.